الكرام الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala yang himpunkan kita pada pagi hari Jumaat ini, 2 hari bulan Rajab. Pada hari Jumaat, sementara menunggu waktu sembahyang, kita mendengar tazkirah mengenai satu peristiwa besar. Peristiwa menjadi peristiwa pengalaman paling tinggi sekali dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perkara yang paling besar untuk seluruh sekalian alam, langit dan bumi, lautan dan daratan, itulah hari keputeraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari paling besar pengertiannya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah malam Lailatul Qadar. Pahala kita diganjari oleh Allah Taala. Namun perkara paling besar, pengalaman paling besar bagi peribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah Isra' dan Mi'raj baginda sallallahu alaihi wasallam yang berlaku menurut jumhur ulama pada 27 hari bulan Rajab. Isra' dan Mi'raj masih ada khilaf tarikhnya tuan-tuan sekalian. Kalau ikut Sayyidina Abdullah bin Abbas bahawa Isra' dan Mi'raj ni berlakunya pada tanggal 12 hari bulan Rabiul Awal. Itu pendapat yang kuat. Namun pendapat jumhur ulama sebagaimana kita semua mengamalkan ya di merata-rata tempat sampai di Hadramaut pun begitu, bahawasanya Isra' dan Mi'raj itu berlaku pada 27 hari bulan Rajab, 27 hari bulan Rajab. Jadi tanggal 12 hari bulan awal, kenapa kita tak sambut 12 hari bulan awal? Memanglah hari lahir Nabi 12 hari bulan awal. Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah tanggal 12 hari bulan Rabiul Awal. Nabi di Isra' dan Mi'raj kan tanggal 12 hari bulan Rabiul Awal. Nabi hijrah masuk ke Madinah, mereka sambut Nabi dengan Tala'al Badru Alaina pada tanggal 12 hari bulan awal, dan juga kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 hari bulan Rabiul Awal. Jadi 12 hari bulan awal tu banyak acara-acara lainnya, maka yang Isra' dan Mi'raj ini kita sambut pada tanggal 27 hari bulan Rajab. Bulan Rajab bulan mulia, bulan Rajab bulan penuh barakah. Bulan Rajab adalah bulan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah bulan maghfirah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada bulan-bulan haram. Bulan Rajab ini mulia dengan 2 malam. Satu malam awal Rajab yang mana doa tak ditolak padanya. Malam awal Rajab tempoh hari antara maghrib sampai subuh dikabul Allah Taala segala doa dan permintaan kita, pahala diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu langit dah dibuka oleh Allah Taala daripada awal maghrib sampailah waktu subuh. Keduanya dengan malam Isra' dan Mi'rajnya pada malam 27 nanti. Maka acara yang kita adakan pada pagi ini adalah memperingati dan mengambil iktibar daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha sucilah Tuhan, alladzi asra bi 'abdihi, yang telah menjalankan hambanya pada malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram di Makkah al-Mukarramah, ilal masjidil aqsa, ke negeri Palestin, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda di antara tanda-tanda kebesaran kami, innahu huwas samiul basir, sungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha melihat. Maha suci Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mulakan ayat ini dengan subhana, maha suci Allah Ta'ala, menunjukkan perkara yang akan diketengahkan dalam peristiwa ini adalah satu perkara yang begitu mentakjubkan, perkara yang begitu besar, perkara yang membawa kepada keheranan kepada kita, perkara yang sampai hari ini bahkan sampai yaumil mahsyar masih mencabar minda kita. Walau setiap zaman sekali kita hidup dengan berbagai-bagai teknologi punya peningkatan sekalipun, masih tetap Isra' dan Mi'raj lebih tinggi lagi pemahaman kita untuk kita capai akan perkara Isra' dan Mi'raj. Subhana alladzi asra, yang menjalankan hamba, alladzi asra, menjalankan pada malam hari. Jadi Isra' dan Mi'raj ini berlaku pada malam hari, pada malam hari. Kenapa tidak siang? Kenapa tidak pagi? Sebab perkara ini adalah perkara rahsia Allah Subhanahu wa taala, dan malam adalah tempat rahsia antara kekasih dengan kekasihnya. Malam adalah rahsia antara kekasih dengan kekasihnya. Kalau siang hari semua orang nampak Nabi pergi Isra' dan Mi'raj,
ya. Tetapi ini apa, pada malam hari asra, yang menjalankan pada malam hari, menjalankan. Maka dijalankannya Nabi SAW. Maka janganlah kita heran, apa ya si Nabi pergi ke Palestin kok cepat gitu, apa ya si Nabi naik atas turun dengan dalam waktu yang sedekat begitu. Pasal Allah yang menggerakkan, dan Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala atas setiap sesuatu maha berkuasa. Jadi ditanggungkan atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjalankan hamba-Nya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak perlulah kita banyakkan pasang tanda soal apa benar, apa bagaimana dan begitu dan begini semua. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar kemudiannya, orang-orang kafir Quraisy mengatakan tentang apa, mendustakan Nabi sudah Isra dan Mi'raj. Sayyidina Abu Bakar bilang, kalau daripada Rasulullah, jangan kata dia pergi ke Palestin, dia bilang dia naik langit pun aku percaya. Sebab hari-hari dia dapat khabar daripada langit. Maka tak mustahil dia naik langit, sekali-sekali diundang oleh Allah Ta'ala. Begitu kuatnya pegangan Sayyidina Abu Bakar. Maka kalau untuk Sayyidina Muhammad, kita jangan bimbang, kerana itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum saya teruskan, ya, saya tengok tuan-tuan banyak yang pakai baju putih. Alhamdulillah, senang pula, sejuk hati kita pandang. Hari Jumaat memang sunatnya pakai putih, tuan-tuan sekalian. Sunatnya pakai putih, sunatnya berserban pakai hari Jumaat, ya. Alhamdulillah, ini apa, sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sunat mandi, sunat Jumaat tadi datang awal, saf awal. Alhamdulillah, banyak dah datang penuh saf awal. Ini satu sunnah yang perlu kita hidupkan. Hari Jumaat tak seperti hari lain. Hari Jumaat hari mulia. Nabi ada 2 pasang baju yang Nabi tak pakai kecuali hari Jumaat saja. Tukar, itu khas baju hari Jumaat. Jadi hari Jumaat Nabi ada baju istimewa. Jadi kita tengok ramai pakai baju putih. Alhamdulillah, ini satu sunnah untuk kita lakukan pada hari Jumaat. Teruskan tuan-tuan. Sambung balik cerita kita. Kadang kita tengah ceramah, kita nampak sesuatu, kita sebut, tak sebut nanti lupa. Ni dah mumpung teringat, baik sebut sekali, ya. Baik, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam asra bi abdihi, akan hambanya. Subhanallah. Gelaran hamba ini adalah satu gelaran paling besar bagi setiap hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hambanya bi abdihi, menjalankan akan hambanya. Kalau disebut hambanya itu bermakna ini hambalah yang paling mempertuhankan Tuhannya. Ini hamba yang paling dihambakan oleh Tuhannya, disayangkan, kedudukan khas dari sisi Tuhannya. Bi abdihi, dan dengan sebut abdihi inilah menunjukkan hambanya dengan batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kita ahli sunnah wal jamaah tidak ada pertikai. Nabi naik dengan roh dan jasad. Kalau naik setakat roh saja itu namanya mimpi. Kalau mimpi, siapa orang pun boleh mimpi. Kalau naik setakat jasad saja, tak ada roh, itu namanya kosong saja, tak ada pengalaman. Sedangkan Nabi mengalami macam-macam perkara. Jadi Nabi naik dengan roh dan jasad. Bi abdihi. Perkataan abdi ni, hamba ni, satu pengertian yang besar. Bahkan tidaklah seorang itu diseru oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila selepas kematiannya untuk mendapat ridanya dengan perkataan abdihi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan meredai, dan masuklah di kalangan hamba-hambaku. Orang ahli neraka pun hamba Allah, tapi Allah Ta'ala tak sebut dia sebagai hamba Allah Ta'ala. Kerana hamba yang tidak memperhambakan diri kepada Tuhannya. Hamba yang tidak mempertuhankan Tuhannya dengan sebenar-benarnya. Maka Sayyidina Muhammad sebut sebagai abdihi. Itu adalah hamba Allah Ta'ala, kedudukan yang begitu tinggi sekali. Lailan, pada malam hari, Allah Ta'ala ulangkan lagi. Lailan minal masjidil haram, daripada masjidil haram ilal Masjidil Aqsa, Masjidil Haram di Mekah dan di Masjidil Aqsa, yang mana perjalanannya daripada Mekah sampai ke Palestin itu paling tidak makan berapa belas hari untuk pergi apalagi baliknya, untuk sampai saja makan berapa belas hari perjalanan naik unta pada zaman itu. Tapi Nabi pergi Isra dan Mi'raj, hanya berapa lama Nabi Isra dan Mi'raj? 1 malam ke 3 malam? Sebab jawab, Nabi Isra Mi'raj 1 malam ke 3 malam, tuan-tuan sekalian. Bukan 3 malam, bukan 1 malam pun, bahkan sejenak daripada malam. Nabi bangkit, sepupu Nabi Ummu Hani tengok tempat pembaringan Nabi kosong. Mana Rasulullah pergi ni tadi? Kemudian Nabi balik, dia tengok sudah balik, dan Nabi pegang tempat tidur Nabi masih hangat lagi. Cuba malam ini kita tidur, kita bangun, tengok tempat tidur kita hangat, kita bangun dah pergi toilet 3-4 minit lah, kita balik masih hangat tak? 3-4 minit rasanya dah sejuk juga, ya. Ini sejenak saja dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Nabi nampak berbagai-bagai, ya. Innahu, maha suci Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala was-sami'ul basir, maha melihat, malah mendengar lagi, maha melihat, mendengar keluhan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam.
mendengar rintihan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar rasa tanggungjawab Nabi diutus Allah Taala sebagai rasul untuk umat, untuk sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tugas ini Nabi dah laksanakan sebaik-baiknya, tapi yang menerima belum lagi. Sepatutnya satu dunia dah beriman. Nabi diutus untuk rahmatan lil alamin, membawa rahmat seluruh sekalian alam, tapi belum seluruh sekalian alam. Hatta orang Mekah sendiri, kaum Nabi masih reject Nabi. Maka Nabi punya keluh tu bukan pasal keluh kena buli, bukan Nabi keluh keluh kesah tu pasal diganggu oleh orang kafir, pasal kenapa kok tak nak beriman begitu, tiada Tuhan melainkan Allah, dan kamu tak beriman, tak boleh tidak kecuali beriman kepada Allah, dan kalau tak beriman kepada Allah Taala menderhaka tu namanya. Itu yang Nabi keluh kesahkan. Allah mendengar kerintihan hati Nabi setelah 13 tahun melakukan dakwah. Belum ramai yang terima, belum ada satu kaum yang menerima sebagai penyokong keseluruhannya. Allah mendengar keluh kesah innahu sami, mendengar, basir, lagi melihat apa akan perbuatan biadab orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku lebih kurang berapa belas bulan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada tahun yang digelar sebagai tahun Ammul Huzun, tahun duka cita. Kenapa digelarnya tahun itu duka cita? Kerana pada tahun itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudahlah dakwanya tidak diterima orang secara total begitu, tetapi Nabi masih juga mendapat kuat semangat daripada sokongan dua orang tulang belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Pertama, isteri yang dikasihi oleh baginda Sayyidatina Khadijah, manusia pertama masuk Islam selepas Nabi dapat Isra dan Mi'raj. Tak ada banyak cakap, Khadijah masuk Islam dengan serta-merta. Nabi balik bawa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Nabi ketakutan, minta selimut, zammiluni, selubungilah aku. Maka Khadijah dengan pintarnya, dengan penuh keimanan, senang aja cakap, wahai Muhammad, aku yakin yang datang pada engkau benda baik. Pasal apa? Pasal engkau orang baik. Itu aja dia punya cakap. Pasal engkau orang baik, engkau orang sambung silaturahmi, engkau menjalin tali keluarga dan menolong orang susah. Aku yakin tidak datang kepada engkau kecuali benda baik. Hanya kerana sebabnya engkau orang baik. Itu saja Khadijah. Dia punya iman kepada Nabi dahulu sebelum dia dengarkan wahyu. Pasal engkau baik, datang perkara ini adalah baik. Siti Khadijah beriman. Dia tambah nak mantapkan hati Nabi SAW. Berkata Khadijah, ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau dia datang lagi, kabarkan aku. Maka Nabi bilang, ya Khadijah, dia datang lagi. Khadijah punya pintar nak mantapkan hati baginda, sing-sing kain dia sikit aja. Sing-sing saja Jibril gaib terus. Dia sudah hilang, wahai Khadijah. Betul lah dia baik. Kalau dia makhluk baik, aku buka aurat, dia tak nak tengok. Dia lari. Makhluk baik pemalu. Kalau makhluk tak baik, aku sing-sing aurat, makin dia mendelik matanya, makin nak tengok. Maka Siti Khadijah mengatakan, ini makhluk baik. Pintarnya Khadijah. Tak cukup itu, nak tengok apa yang Nabi alami ini. Apa yang Nabi alami ini, dibawa jumpa kepada sepupunya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu mengamalkan syariat Nabi Isa AS, ajaran yang betul, bukan menyembah Nabi Isa, bukan menyebut Nabi Isa sebagai anak Tuhan, tapi Nabi Isa sebagai Rasul Allah Ta'ala. Pengikut Nabi Isa. Waraqah bin Naufal matanya buta, sepupu Khadijah. Ditakoni Khadijah Waraqah bin Naufal, ya Waraqah, Muhammad mengalami begini. Apa pendapat engkau? Subhanallah, pintar Khadijah dibawa kepada orang yang tepat. Maka Waraqah mengatakan, kalau begitu bahawasanya suami ini mulilah Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu. Yang datang kepada dia itu adalah Jibril, yang datang kepada Nabi Musa dan Nabi Isa sebelumnya. Dan satu hari nanti kaum dia akan musuhi dia dan akan keluarkan dia daripada Mekah. Kalau aku hidup pada zaman dia, akan aku bantu dia, kata Waraqah bin Naufal. Subhanallah, Siti Khadijah punya pintar. Tak cukup begitu, Siti Khadijah berjuang dengan Nabi SAW. Dulu Khadijah gempal Khadijah gempal lepas Nabi menjadi Nabi dan Rasul, dimusuhi orang. Khadijah sama-sama derita sampai Khadijah sama-sama diboikot sampai sakit Nabi diboikot di Syi'ib Abi Talib situ. Maka orang tak boleh jual dagang dengan Nabi, dengan kaum-kaumnya semua, termasuk Khadijah sekali. Padahal Khadijah bukan daripada kabilah Nabi tau, kabilah lain tak termasuk. Kalau Khadijah nak keluar pun boleh, tak nak ikut sama Nabi. Tetapi itu sengaja dia pikat. Khadijah boleh bebas. Jadi kalau Khadijah tak tahan, Khadijah minta cerai keluar. Allah, Khadijah sanggup duduk sama Nabi sampai Nabi bilang, wah Khadijah, dulu kau berisi, sekarang kau kurus Khadijah. Sampai kau kurus Khadijah. Sampai Khadijah sebelum wafat, Nabi mengatakan, wah Khadijah, Allah kirim salam untukmu. Perempuan penghulu wanita ahli jannah ialah siapa? Khadijah, Maryam,
Asiyah dan juga Siti Fatimah. 4 perempuan penghulu ahli jannah. 3 isteri Nabi. Khadijah isteri Nabi, Siti Maryam bonda Nabi Isa ditunangkan oleh Allah akan jadi isteri Nabi yaumil akhir nanti. Siti Asia isteri Firaun tetapi dia mukminah, ya, dengan beriman kepada Nabi Musa, juga akan jadi isteri Nabi yaumil akhir nanti. Dan puteri Nabi Siti Fatimah, ya, Siti Fatimah. Maka Khadijah wafat pada tahun itu. Khadijah kedainya banyak, bahkan semuanya diberikan kepada orang, diberikan untuk bantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anaknya Fatimah itu, maknya dulu kaya raya, dia beri Mekah. Siti Fatimah punya zuhud, bajunya tampal 12. Tampal 12 dirajuk dengan apa? Tampalannya itu pakai apa? Bukan pakai perca pun tak ada. Pakai daun tamar. Daun tamar dibikin tampal bajunya. Padahal ibunya dulu perempuan kaya raya dan ibunya berjuang untuk ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah wafat pada tahun itu. Dan dengan adanya Khadijah, mereka segan sikit sebab Khadijah ni orang hartawan, ada kedudukan. Kemudian meninggal juga ialah Abu Talib. Abu Talib kalau ikut kita ahli sunnah wal jamaah, jumhur ulama mengatakan Abu Talib tidak masuk Islam. Bapa Sayyidina Ali tidak masuk Islam. Kenapa dipertahankan? Tapi ada khilaf. Ada juga ulama mengatakan dalam kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawasanya Abu Talib dia menyembunyikan keislamannya. Tapi jumhur mengatakan bahawasanya dia tidak masuk Islam. Itu serahkan perkaranya kepada Allah Taala yaumil akhir, nanti kita lihat bagaimana, ya. Tentu daripada Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib punya berjuang dengan Nabi sejak Nabi dari kecil. Ketika yainya Nabi Abdul Muttalib sudah sakit nemen, nak dihantar siapa cucunya ini, siapa nak jaga cucunya ini. Maka dalam anak-anaknya yang ramai itu, Abdullah sudah meninggallah ketika Nabi dalam perut. Nak diberi siapa cucu kesayangannya nanti, Muhammad ini nak diberi siapa? Nak yang paman-pamannya ada yang mewah, ada yang begitu. Di antara yang mewah, Abu Lahab mewah. Tapi akhlaknya tak bagus. Yainya tak suka, tak kasih Muhammad ikut Abu Lahab. Al-Abbas juga ada mewah, tak diberi. Al-Haris yang tua pun tak diberi. Diberi kepada Abu Talib. Abu Talib bukan paling tua, Abu Talib bukan paling kaya, tetapi paling luhur budi pekertinya. Terima Nabi, ditatangnya Nabi macam minyak yang penuh, dijaga Nabi SAW. Dan dibiarkan anaknya, iaitu siapa? Sayyidina Ali, masuk Islam masih kecil-kecil. Orang lain kan larang anaknya masuk Islam, apalagi apa dia tak nak masuk, apalagi anaknya. Abu Talib kalau orang tengok, anak kau Ali bikin apa tu? Kok tunggang-tunggik gitu? Dia ikut Muhammad, ikut agama Muhammad. Men dia orang apa? Aku izin. Oh, Abu Talib dia bela. Dia tak masuk Islam tapi dia bela. Abu Talib bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang kufar Quraisy mengatakan, Abu Talib, berikan apa Muhammad kepada kami. Kami tukar. Berikan ponaanmu pada kami berikan ponaanmu pada kamu. Kamu nak ponaan kami yang mana lagi? Yang lebih gagah, yang lebih itu semua, tukar. Abu Talib tolak mentah-mentah. Ponaan aku beri pada kamu untuk dibunuh. Ponaan kamu beri pada kami untuk kami pelihara. Tak ada, kau tukar dengan berapa pun kami tak nak terima. Oh, sampai begitu sekali dia bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kaumnya desak, maka Abu Talib jumpa Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kaum kau desak-desak aku supaya kau tinggalkan dakwah. Kalau kau nak apa, mereka tawarkan. Nak jadi raja, mereka angkat kau jadi raja. Nak perempuan, mereka jadikan kau perempuan paling cantik, paling rupawan sekali. Nakkan harta, mereka asal kau jangan dakwah sudah lagi. Nabi mengatakan, tidak, demi Tuhan, wahai pamanku, kalau diberikan bulan tangan kananku, matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, aku tidak akan tinggal dakwah, sehinggalah Allah Ta'ala menaikkan agamanya ataupun membinasakan semuanya. Dengar tekad daripada ponaannya begini, Abu Talib mengatakan, kalau gitu kau bikinlah apa yang kau rasa patut, aku senantiasa backing kau, aku senantiasa support engkau, aku senantiasa berada di belakangmu. Begitu. Meninggal juga Abu Talib pada tahun itu. Maka tahun itu mereka sudah tidak agak-agak lagi, kurang ajar dengan Nabi SAW. Sehingga kan Nabi kita SAW satu hari ketengah sembahyang di sisi Kaabah Baitullah, mereka ambil debu dan sampah-sampah tuang atas kepala Nabi SAW. Semua peristiwa ini disaksikan oleh Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah. Ketika itu Fatimah berusia 16 tahun, masih perawan lagi. Kakak-kakaknya semua dah berumah tangga ikut suaminya. Maka Fatimah yang nampak menangis-nangis, Fatimah, ibunya pun meninggal, dia pun duka cita, dialah yang menjaga abahnya itu. Sebab itu kita dalam khutbah kita selalu sebut nama Fatimah, dan juga kepada puteri-puteri baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Fatimah dan juga lain-lainnya. Fatimah tak ditinggal, puteri Nabi yang paling taat, yang lain pun taat juga, tetapi Fatimah mengalami apa-apa yang dialami oleh ayahandanya. Sampai satu hari orang-orang Quraisy ketika Nabi berada di Mekah tengah sembahyang di sisi Kaabah, wah mereka sorak-sorakkan, lihat Muhammad tengah sembahyang, siapa sanggup
Itu ada kabilah fulan-fulan tengah sembelih unta. Ambil najis-najis unta disok atas kepala Muhammad. Allah, disuruh dituangkan atas kepala Nabi Muhammad. Oh, aku sanggup, aku sanggup. Mereka ambil itu najis perut-perut unta, najis unta dengan darah-darahnya semua disok atas kepala Nabi SAW. Datang Siti Fatimah menangis-nangis, bersihkan kepala ayahandanya yang mulia itu, bersihkan itu, dan disumpahnya Siti Fatimah akan orang-orang yang derhaka ini. Perang Badar semua habis sekali. Perang Badar semua habis, mereka ditebas dalam perperangan Badar dengan berkat doa Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pergi mana? Nabi pergi ke Taif, tuan-tuan sekalian. Kata Isra' dan Mi'raj bagusnya kalau 4 jam ya. Kalau 4 jam ceramahnya bagusnya kalau 4 jam. Tak apa, kita dapat sikit pun jadilah. Ambil berkat. Ni masih panjang waktunya, masih sampai 27, masih banyak. Boleh minggu depan ambil penceramah lain biar puas ceritanya, ya. Saya pula kau cerita tak suka nak potong-potong, dapat sikit sampai berapanya. Maka Nabi pergi ke Taif, mudah-mudahan dapat diterima oleh orang Taif. Kenapa Nabi pergi ke Taif? Kerana Taif itu adalah tempat Nabi membesar di situ. Kaum Bani Sa'ad tinggal di situ. Halimatus Sa'diyah punya kampung. Mereka kenal Nabi, Nabi kenal mereka, dan orangnya agak lembut sikit berbanding dengan orang-orang Mekah. Rupanya sami maon, podo wae. Nabi sampai sana, mereka sambut Nabi dengan apa? Dengan lemparan kayu dan batu. Kerana mereka terima hasutan daripada orang Mekah. Muhammad kalau datang bawa ajaran tak betul, dia dah bawa perkara salah, perkara sesat. Allah. Adakah dia bilang jangan sembah agama kita, masuk agama baru, macam-macam. Jadi orang Taif pun dah termakan hasutan. Lempar Nabi sampai berdarah, tak satu pun mereka terima Nabi Muhammad, padahal Nabi kenal mereka. Allah duka citanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Keluarnya Nabi daripada kota Taif, malaikat gunung sudah tunggu bersama Sayyidina Jibril alaihissalam. Wahai Muhammad, ini malaikat jibal. Kalau kau kata ya saja, digempakan atas mereka, dihempapkan mereka semua. Maka Nabi bilang jangan, kaumku mereka tidak tahu. Nabi punya sifat rahmatan lil alamin, ya, rahmatan lil alamin. Maka Nabi mengatakan kaumku mereka tidak tahu, jangan dibuat pergi itu. Aku harap daripada tulang sulbi mereka akan lahir satu kaum yang membela agama Allah Taala. Betul? Tak lama lepas itu, zaman Fathul Makkah saja, Nabi masih hidup lagi. Orang Taif sudah masuk Islam berbondong-bondong, membela agama Nabi SAW, ya. Baik itu kalau ada orang jahat sangat ke dengan kita ke, macam mana kau doakan, ya Allah, kalau dia anti aku sekalipun, mudah-mudahan anak cucunya dia anti aku tak apa, tapi aku buat ni kerja agama. Kalau kita benar lah, ya. Kalau kita benar, kalau dia tak terima aku sekalipun, mudah-mudahan cucunya, cicitnya satu hari menerima agamamu, ya Allah. Baik, yang dia tentang ni bukan aku tahu, yang dia tentang dakwahku, yang tentang ajaranku, yang tentang adalah syariat Allah Ta'ala hakikat sebenarnya, ya. Maka kita harap supaya anak cucu dia taat, insya-Allah akan tukar begitu, ya. Akan tukar dari tulang sulbinya, ya. Sebab tulang sulbi ni betul tuan-tuan sekalian. Di negeri Hadramaut sekarang banyak orang putih belajar sana tahu. Masuk Islam, orang Britain, orang Amerika. Kalau dah belajar Hadramaut tu jadi kayak orang kampung kita dengan kain pelekatnya, dengan songkoknya. Sebut tentang atuk moyang semua, mereka kata tahu, dulu atuk aku masa komunis datang nak serang Hadramaut, mereka bincang Habib Alwi macam mana kita nak perang ke, nak lawan ke. Orang Hadramaut apa ada? Setakat ada cangkul ada itu saja. Orang kampung semua, kita jangan perang, kita tahan sedikit saja, kepayahan kita tahan sikit. Nanti Allah serang. Mudah-mudahan kalau mereka tentang, anak cucu mereka akan masuk Islam. Betul. Satu orang putih datang, dia bilang, aku ni dah masuk Islam di negeri England, negeri Great Britain sana. Tapi aku dengar cerita daripada orang tua aku semua, yai aku dulu biasa datang sini. Dia ikut tentera British. Masuk dalam Hadramaut, tawan Hadramaut. Macam kita lah sini, orang British tawan kan. Itu sebelum zaman komunis dulu, ya. Hadramaut dijajah oleh Perancis, dijajah oleh British, dijajah oleh komunis, ya. Masa zaman British dulu, dia bilang, yai aku salah satu daripada tentera untuk masuk untuk jajah Hadramaut. Sekarang aku datang, betul cakap Habib Alwi. Tentera dia masuk serang Hadramaut. Cucunya datang belajar dengan ulama Hadramaut. Begitu. Ini. Jadi kalau siapa-siapa kacau kita, tak payah gaduh, tak payah apa. Doakan saja, ya Allah. Mudah-mudahan dia berubah. Dia terima. Dia mendukung agamamu. Kalau tidak, dia pun anak cucu dia lah, ya Allah. Anak cucu dia. Jadi begitu, ya. Baik. Nabi keluar daripada Taif. Maka pada satu malam hari dalam Nabi sedang duka cita gitu. Nabi sedang bermalam di rumah. Apa sepupunya Ummu Hani. Ummu Hani ni siapa? Sepupu Nabi, kakak Sayyidina Ali. Kenapa kok di rumah situ? Di situlah rumah Nabi membesar. Setelah wafat ayahanda Nabi dalam kandungan,
Wafat bonda Nabi, Nabi berusia 6 tahun. Wafat yai Nabi, Nabi berusia 8 tahun. Nabi duduk di rumah Abu Talib. Di situlah rumahnya. Nabi bermalam di rumahnya di luar situ. Tengah Nabi tidur, tiba-tiba Nabi rasa kaki Nabi dikuit-kuit orang. Dan pada Nabi dan Rasul, mereka tidur hanya setakat mata saja. Tetapi hakikatnya mereka sedar. Dan mereka, Nabi celik mata tengok, kok tak ada orang, tak ada siapa. Nabi lena lagi. Nabi lena lagi, dikuit lagi. Nabi bangun lagi, kok tak ada orang lagi. Nabi lena lagi. Nah, ketiga rupanya Sayyidina Jibril datang. Sayyidina Jibril datang dengan malaikat Mikail. Bawa Nabi SAW. Jemputan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya, Allah Ta'ala kalau nak bikin apa, Allah Ta'ala fa'alul lima yurid. Allah bikin apa semua ada takdirnya, ada plannya. Sejak azali sudah ada plan-plannya. Dan apabila Allah Ta'ala nak qada'kan takdirnya itu, nak tunaikan takdirnya itu, tak payah Allah Ta'ala kasih advance notice. Ketika itulah. Begitulah nanti ajal maut kita kalau datang. Kadang-kadang dijemput dahulu dengan diberi sakit, 2-3 minggu sakit. Kadang dijemput dengan penyakit, 2-3 tahun sakit. Kadang-kadang tak ada sakit, tak ada apa. Ketika itu kita nak pergi jemputan orang. Rupanya jemputan Allah sampai dulu. Israel sampai dulu. Begitu ya. Maka Nabi kalau Allah nak bikin apa semua, ketika itu tidak payah Nabi diberikan 2 minggu notis ke, Muhammad kau nak dibawa Allah pergi Isra dan Miraj, pakailah baju lawas sikit ke, apa ke. Begitu juga dibawanya Nabi SAW, dibawa di sisi Kaabah Baitullah. Dibaringkannya Nabi di hampir Hijr Ismail dan dibedahnya dada Nabi SAW yang mulia itu. Di bedahnya dari Nabi SAW itu, dia keluarkannya jantung hati baginda SAW itu, dibilas dengan air Zam-Zam. Dan sebelum diletakkan balik dada Nabi ke dalam, jantung Nabi ke dalam dada Nabi yang mulia itu, diisikan sekali dalamnya dengan iman, hikmah, yakin dan juga ilmu. Dimasukkan dalam dada Nabi SAW. Kemudian ditutup balik dada Nabi, dipatri, tak nampak bekas sekalipun. Subhanallah. Dan bangunlah Nabi sebagaimana sedia kala. Dengan ini peristiwa bedah dada Nabi saja menunjukkan mukjizat yang besar sekali. Sekarang orang operation di hospital, jantung pun orang boleh transplant, ganti jantung lain ya. Kata di setengah tempat di mana sekarang kalau orang susah-susah diterai pasang jantung babi. Nauzubillah lah, barang jauhkan ya. Boleh pula setengah orang boleh hidup pakai jantung babi yang saiz sama-sama tu dimasukkan. Nauzubillah min zalik. Sekarang orang operation pakai laser, pakai apa? Nabi kita sudah mengalami dahulu. Nabi sudah mengalami. Kalau malaikat tu disitakan dari cahaya, maka alat-alat yang digunakan semua tu alat-alat nur, alat-alat daripada cahaya. Dibedah dari Nabi secara fizikal, bukan secara begitu. Bedah, keluarkan jantungnya Nabi SAW. Dibilasnya dan dikeluarkan hazzas syayatin. Hazzas syayatin ni apa? Bahagian kesyaitanan dalam kalbu Nabi. Kalau bahagian kesyaitanan ni apa ya? Kalau kita lah bahagian kesyaitanan kita tu apa? Hasad kita, dengki kita, cinta dunia kita. Jangan tafsirkan begitu. Setengah ulama mengatakan, tengok Nabi pun manusia biasa. Ada juga hazzas syayatin kayak kita. Tidak. Nabi tidak ada sifat-sifat itu walau sedikit. Habis apa hazzas syayatin tu? Bahagian kesyaitanan apa itu? Bab Nabi ni rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh sekalian alam. Dalam alam ada apa? Ada manusia, ada malaikat, ada bulan, ada bintang, ada matahari. Semua dapat rahmat lantaran Nabi, termasuk syaitan sekalipun. Syaitan pun dapat rahmat tau lantaran Nabi SAW. Lantaran Nabi SAW dia dapat rahmat. Tetapi setakat di dunia dipanjangkan umur, tak sampai akhirat nanti. Dan rahmat itu masih ada tersimpan dalam hati Nabi SAW. Dipadam oleh Allah Ta'ala, maka syaitan tak dapat rahmat. Jadi yang dipadam itulah hazzas syayatin, bahagian kesyaitanan, bahagian kerahmatan untuk syaitan. Dipadam oleh Allah Ta'ala, didilit oleh Allah Ta'ala, maka syaitan tak dapat rahmat. Kalau tidak, ulama setengah mengatakan bahawasanya yaumil akhir nanti, kalau dia bengsit Nabi harus dapat syafaat. Muhammad dah kena bakar, Muhammad minta Allah syafaat. Dan Nabi ni rahmatan lil alamin. Tapi kerana tak ada bahagian mereka, dah dibilas oleh Allah Ta'ala, maka dia tak dapat rahmat sampai bila-bila. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Yang ada orang dah dimasukkan dalam neraka pun keluar masuk syurga juga kan? Pasal dapat syafaat Nabi SAW. Syaitan dah tak ada bahagian lagi kerana dah dibilas oleh Allah Ta'ala pada malam Isra' dan Mi'raj itu dibilas. Dan diisi dari Nabi SAW dengan 4 pengisian. Yang pertama sekali iman. Bukan Nabi tidak ada iman. Nabi sudah ada iman. Tapi iman yang penuh dan padat dan iman yang paling sempurna sekali. Ilmu. Nabi dapat segala ilmu. Laduni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa Nabi cakap, itu sumber ilmu pada Nabi dan Rasul ya. Beberapa sumber. Kalau Nabi kita Muhammad, sumber ilmunya Al-Quran.
Itu bicara Allah, diwahyukan. Sayyidina Jibril bawa. Apa ilmu Nabi? Jibril datang memberi maklumat. Kadang-kadang Nabi ditanya orang, Nabi bilang aku tak tahu, nanti aku tanya Jibril. Dan yang lain ilmu Nabi ialah laduni, direct daripada Allah Ta'ala. Begitu Nabi cakap semuanya hukum belaka. Begitu Nabi cakap hikmah belaka. Begitu Nabi cakap semuanya adalah pengajaran belaka. Diisikan dada Nabi dengan ilmu. Maka jangan kita sangka Nabi kita SAW tidak ada ilmu. Tinggi ilmu Nabi SAW. Diisikan dengan yakin bahawasanya Nabi buat apa dengan penuh confident, Allah Ta'ala akan bantu. Maka Nabi buat. Dan diisi dengan hikmah. Hikmah tu namanya bijaksana. Ilmu lain, hikmah lain. Hikmah ialah menentukan dalam satu-satu situasi akan satu-satu perkara sehingga kan dapat pilihan yang terpaling baik mungkin. Maka itu namanya hikmah. Itu namanya hikmah, ya. Maka diisi dengan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangun seperti sedia kala. Menjadi pengajaran bagi kita, tuan-tuan sekalian. Nabi nak pergi perjalanan jauh, Nabi nak naik Isra dan Mi'raj, tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperlakukan begitu oleh Allah Rabbul Alamin. Maka setiap dari kita tetap dalam perjalanan kehidupan kita yang jauh, dan kita setiap naik, umur kita naik, tahap kita naik. Dulu orang bujang, dulu kanak-kanak, jadi orang bujang, jadi orang dewasa, jadi suami orang, jadi bapa orang, jadi yai orang. Naik tak? Dulu kerja biasa, kemudian jadi kerani, kemudian naik jadi supervisor, dan naik. Dulu jemaah biasa, kemudian jadi apa, dah jemaah yang kerap datang, kemudian jadi LJK, kemudian jadi bendahari, kemudian jadi setiausaha, kemudian jadi pengurusi, naik. Setiap tahap dalam kehidupan kita jangan naik kecuali engkau sudah buat ini 5 perkara. Yang pertama, cuci dada kita daripada hadzal syayatin kita. Kalau nak jadi pengurusi, nak jadi AJK, nak jadi manager, nak jadi director, nak jadi apa dengan hati dengki, tak boleh. Kesian orang yang bersama dengan kita. Kita takbir dengan ego, kita takbir dengan sombong. Allah. Kita takbir tak dengan hukum Allah, kita takbir dengan kehendak kita sendiri. Tak boleh. Mesti dibersihkan hati. Nak jadi mertua, nak jadi suami, kena bersihkan hati. Tidak boleh dengan hati-hati busuk. Kita nak naik, meningkat akan keadaan kita, tak boleh. Kena taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dahulu. Itu nombor 1. Kemudian tidak boleh tidak, mesti ada iman bahawasanya segala tugasan yang diberi ini, yang segala tanggungjawab yang kau dapat ni dari Allah. Allah memerhatikan, Allah hisab, Allah akan mempersoalkan. Ada iman dan ada ilmu dalam setiap urusan yang diserahkan kepada kita. Tak ada ilmu, nak bikin kuih pun ada ilmu lah. Nak bikin jemput-jemput pun ada ilmu. Nak noreh pun ada ilmu. Nak bikin kebun pun ada ilmu. Nak nyawit pun ada ilmu. Tak ada ilmu tidak boleh dalam satu bidang. Mesti ada ilmu. Dan kemudian mesti ada yakin Allah Ta'ala boleh bantu. Tak yakin, anak tak pastilah ni sawit boleh jadi ke tak boleh jadi. Pakai baju ni boleh ke tidak? Ya jangan buat lah, nanti tak hasil. Orang punya hasil, kita punya yang tak hasil nanti, ya. Ada yakin dan ada hikmah bijaksana. Ada hikmah bijaksana. Macam mana nak menentukan satu keadaan, tidak boleh ikut sa'inak idewi. Bikin apa, kecuali tengok apa bijaksana, apa yang patut, apa yang bagus. Walau perkara ini afdal sekalipun, tetapi susah nak diterima orang. Ambil yang kurang sedikit afdalnya, biar asalkan boleh diterima orang, umpamanya. Begitu. Ada contoh hikmah ialah apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam banknya pukul berapa, ya? 1.25 ya. Apa kita berhenti 1.20 boleh lah, ya. 15, ya. Di antara hikmah ialah kita tengok orang Badui masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok nguyuh di dalam masjid Nabi, di tepi dia kencingnya dia. Haram, najis, sahabat nak tahan sebab sahabat ada ilmu, tapi Nabi pakai hikmah. Nabi bilang biar tak apa, biarkan. Hikmah, sebab kalau ditahannya dia jadi kecah, jadi gaduh, jadi makin kotor masjidnya. Biarkan dia kencing. Lepas tu Nabi ajar macam mana cara nak menyucikannya. Lepas tu Nabi bilang sama Badui itu, ini namanya masjid, tak boleh kencing dalam sini. Dapat ilmu, dapat pengetahuan tanpa gaduh, tanpa apa. Tapi ketika Nabi buat itu hikmah, Nabi tidak marah pun dia, tak ditegur pun dia, disuruh diamkan saja. Itu namanya hikmah, tuan-tuan sekalian, ya. Maka mulalah Nabi berangkat sallallahu alaihi wasallam dengan kenderaan yang disediakan, namanya burak. Burak itu saiznya kecil sedikit daripada kuda, besar sedikit daripada keldai. Burak. Kelajuannya sejauh saujana mata memandang. Maksud saujana mata memandang, mana kita pandang paling ujung burak sampai. Mana kita pandang paling ujung burak sampai. Kalau sekarang inilah paling ujung kita nampak apa tu? Kalau di sini paling ujung nampak mimbar lah.
Tuan-tuan paling ujung nampak mimbar, nampak tembok masjid. Saya paling ujung, saya nampak langit tu. Langit tu paling ujung. Pokok sawit tu pun tak belum ujung lagi. Langit tu dah ujung. Begitu ujung, burak sampai. Apa kita nampak dia sampai? Punya kelajuannya. Subhanallah. Begitu kelajuannya. Dan kakinya tu teleskop. Boleh manjang, boleh mendek. Teleskopik kakinya. Kalau dia naik bukit, begini, maka kaki depannya biasa, kaki belakangnya manjang, jadi dia begini. Jadi Nabi diri sama dia, kalau dia gini, Nabi kan kena mendongakkan. Dan Nabi naik bukan jalan dataran saja, gunung, ganang, lembah semua dituruni Nabi SAW. Maka jadi kalau naik bukit, dia begini, kaki belakangnya manjang, bukitnya begini, buraknya tidak begini. Bukitnya begini, burak tak begini, burak tetap begini, kaki belakangnya manjang. Jadi Nabi tetap tegak atas dia. Nabi tetap. Kalau nurun bukit pulanya, kaki depannya biasa, kaki belakangnya pula panjang. Jadi dia begini, kaki depannya manjang, kaki belakangnya biasa. Jadi Nabi tetap tegak. Subhanallah. Ini orang kereta macam-macam. Kereta anak boleh pam begini begitu. Tayar tak ada jangan kata ada apa, tak ada angin aja dah pancit, tak boleh bergerak, jangan nak mengada-ngada. Minta maaf tuan-tuan ya, siapa ada kereta besar, awak syukur baik, ngada-ngada jangan. Kenderaan Nabi tak ada tayar, tak ada apa, bahkan fantastik kenderaan Nabi SAW. Baru ada kereta besar sikit aja dah ngada-ngadanya. Ini untuk kita, ini iktibar untuk kita ya. Nabi ada burak pun Nabi tak. Kalau Nabi minta, kok bagus ya haiwan ini ya, kasih aku senantiasa, boleh Allah Ta'ala akan berikan. Dah habis kerja, habis sudah. Dia pun balik ke tempatnya, ditunggu Nabi di jannah nanti ya. Ditunggu Nabi di jannah nanti ya. Baru ada kereta besar sikit dalam ngada-ngadanya. Allah, bertayang sana, bertayang sini. Malu dengan Rasulullah lah. Malu dengan orang-orang salih. Sayyidina Umar naiknya keldai saja. Presiden tu padahal nak buka kota Palestin naiknya keldai. Baru ada kereta besar saja, sikit pun bukan besar sangat pun, sikit besar lah. Ngada-ngada punya gitu. Malu ya. Minta maaf tuan-tuan ya. Rasanya tak ada di sinilah. Kalau ada ya, tobat dan insaf pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur Allah Taala tak buat kita jalan kaki. Syukur Allah Taala tak kasih kita naik basikal. Kan berapa banyak kawan-kawan kita masih naik basikalan, tak ada kenderaan. Zaman bapa kita, yai kita je dulu kan semua naik basikal aja ke mana-mana semua. Kita dari kereta sikit alam ngada-ngadanya. Jangan. Malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Baik. Dibawakan kenderaan itu. Ini menjadi satu pengajaran bagi kita. Kalau nak bikin apa-apa, pakai peralatan yang sesuai dengan tugasan. Jangan kita dah hidup zaman moden gini masih pakai mesin zaman dulu lagi. Nak meniaga baulu kok pakai gepiok. Alah, orang dah lepas hari raya haji, kita belum baulu kita belum naik lagi. Pakailah alat. Ni contoh ya. Contoh. Nak bikin buka kedai, nak buka apa, rekod masih pakai buku macam zaman dulu. Pakailah komputer. Contohnya lah. Bermakna pakailah prasarana, pakailah alat yang diperlukan untuk zaman kita, untuk pekerjaan kita. Apa yang baik mungkin pakai. Apa yang baik mungkin pakai. Itulah Allah Ta'ala pakaikan. Allah Ta'ala tak datangkan motosikal. Allah Ta'ala tak datangkan roket. Allah Ta'ala tak datangkan kapal terbang. Allah datangkan kenderaan yang paling sesuai itu burak. Ini semua untuk membuka minda kita tuan-tuan sekalian ya. Nabi datangkan burak. Maka berangkatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kota Mekah Al-Mukarramah ke Palestin. Dan dalam perjalanan ini Nabi berhenti di 5 stesen. Nabi berhenti 5 stesen dan setiap stesen itu Nabi turun, Nabi sembahyang 2 rakaat. Kemudian Nabi bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, tempat apa ni wahai Jibril? Maka bersembah Jibril alaihissalam pada tempat yang pertama. Inilah Yathrib, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Tempat Tuhan akan berhijrah kemari. Oh, barulah lega hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Mekah tak terima Nabi, orang Taif tak terima Nabi. Rupa-rupanya orang Madinah terima Nabi. Bermakna dakwah Nabi memang diperhati oleh Allah Taala, memang diterima oleh Allah Taala, memang Allah Taala dah sediakan satu kaum untuk sokong dakwah Nabi, iaitu orang-orang Madinah Al-Munawwarah. Terus lega hati Nabi, hilang duka cita. Jadi Isra dan Mi'raj ini menunjukkan linuriyahu min ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Di antara kebesaran kami ialah cinta kami kepada kekasih kami. Yang dalam duka cita begitu pun kami berikan dia kabar gembira pada malam itu. Terus lega hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berangkat. Di antara tempat lagi ditinggal singgah oleh Nabi ialah tempat Nabi Musa munajat di Bukit Tursina. Dan Nabi pergi lagi, tempat Nabi pergi lagi ialah Baitul Laham, tempat lahir Nabi Isa AS. Dan Nabi pergi lagi tempat berehatnya Nabi Musa AS. Dan Nabi sampai lagi di Palestin ya, di Baitul Maqdis sebelum sampai ke Masjidil Aqsa.
Nabi sampai ke 5 stesen. Dan setiap stesen tu Nabi sembahyang 2 rakaat, 2 kali sembahyang. Katanya Nabi pergi ambil perintah sembahyang, tapi sekarang kok dah sembahyang. Sembahyang dah ada. Sejak awal Islam sembahyang sudah ada, tapi sembahyang 5 waktu dengan rukun dan juga rakaat-rakaatnya belum ada. Belum ada. Maka Nabi sembahyang. Dulu sembahyang malam, sembahyang wajibnya ialah sembahyang malam. Sembahyang malam itulah menjadi wajibnya. Apabila turun perintah sembahyang 5 waktu, mansukh sembahyang malam menjadi sunat. Menjadi sunat, ya. Maka Nabi sembahyang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat menjadi lambang. Nabi pergi, Nabi berhenti sembahyang 5 tempat, Nabi balik bawa sembahyang 5 waktu. Bawa sembahyang 5 waktu. Dalam perjalanan pertama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diiringi oleh malaikat Jibril alaihi salam dan juga malaikat Mikail alaihi salam. Dalam Nabi jalan itu kok Nabi dikejar oleh siapa? Jin Ifrit. Bawa andang, bawa obor, nak bakar Nabi. Allah, bersungguh-sungguh beria benar kejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara nak menghalangnya macam mana tuan-tuan sekalian? Cara nak menghalangnya begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Jibril akan doa. Maka Nabi doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terhapuslah jin Ifrit itu. Ini menjadi pengajaran bagi kita bahawasanya dalam kita nak menuju Allah taala, alangkah Nabi kita sendiri diganggu oleh jin. Nabi jalan, Nabi kita naik burak begitu laju, tak ada mana dia boleh kejar. Nabi diiring oleh malaikat Jibril alaihi salam dengan utusan Allah Subhanahu wa taala, pun dia cuba nak kacau. Betapa pula kita umatnya. Dan cara nak lawannya, jangan kita lawan sendiri. Jangan kita boleh lawan makhluk ini dengan tipu dayanya, dengan kepintarannya, dengan pengalamannya, kecuali dengan bantuan Allah Ta'ala. Berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah akan bantu. Allah akan bantu, ya. Ingat ya, syaitan akan ganggu kita menerusi macam-macam. Allah Ta'ala berfirman, maksudnya bagi setiap Nabi ada musuhnya daripada syaitan-syaitan jenis jin dan manusia. Syaitan-syaitan daripada jin dengan manusia saling bantu-membantu antara satu sama lain. Syaitan jin tak boleh terus attack kita. Dia setakat boleh bisik-bisik. Dan dia geram tengok kita buat ibadat. Dia geram tengok kita buat taat pada Allah Ta'ala. Maka dia bisik dengan syaitan jenis manusia. Minal jinnati wan nas. Dibisik dengan syaitan manusia. Manusia yang fi'ilnya, na'udzubillah min zalik, berlindung sama Allah Ta'ala. Memang fi'ilnya itu diladeni sifat-sifat kesyaitanan. Hasadnya, dengkinya, angkuhnya, aku lebih pintar, aku lebih begini-begini. Akan terima bisikan daripada syaitan jenis jin ini. Dan bermusuhlah dia dengan orang-orang manusia yang beriman pada Allah Ta'ala. Dia jadi kuncu-kuncunya syaitan jenis jin. Na'udzubillah min zalik, ya. Maka jin Ifrit ini cuba nak kacau Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak berjaya, maka dihapuskan, terus terbakar dia dengan berkat doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Maka Nabi teruskan perjalanan. Nabi nampak satu kaum yang sedang menuai hasil tanaman mereka. Begitu dia tuai dengan banyaknya tuaiannya itu, begitu dia tuai tumbuh lagi, begitu dia ketam tumbuh lagi, tak habis-habis. Allah bertanya Nabi SAW, apakah yang aku lihat ini wahai Jibril? Maka bersembah Jibril AS kepada Nabi SAW, inilah adalah perumpamaan umat Tuhan yang sedekah sabilillah. Bagaimana firman Allah Ta'ala, perumpamaan orang yang derma sabilillah adalah seperti orang menyemai sebutir benir, tumbuh 7 tangkai. Bagi setiap tangkai ada 100 butir. Maka Allah Ta'ala menggandakan, Allah Ta'ala maha luas pemberiannya, ya. Maka bagi setiap yang kita semai, RM1 yang kita masukkan diganda oleh Allah Ta'ala 700. Bukan 700 RM, 700 RS. RS tu apa? Rial syurga, bukan ringgit Malaysia. Rial syurga tu tak tahu macam mana lebih besarnya daripada dolar Amerika, daripada duit England sekalipun. Pakai mata wang macam mana pun wallahu alam kita tak tahu. Pokoknya 700 kali ganda yang di sisi Allah. Bukan sekat 700 RM tok. Itu kecil. 700 yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi nampak, Nabi lihat. Maka ini menjadi satu pengajaran bagi kita. Jangan kita lokek nak derma, khususnya ni hari Jumaat, ya. Hari Jumaat. Jangan hari Jumaat tidak ada sedekahnya. Jangan hari Jumaat tidak ada dermanya. Masukkan dalam tabung walau RM1, walau RM2. Kalau nak kasih RM10, janganlah tak jadi. Ustaz bilang RM1, RM2. Aku ingat nak masuk RM10. Ustaz bilang RM1, RM2. Dia RM1, RM2 lah. Jangan. Masukkan. Dan kalau boleh, masukkanlah 2-3 keping. Ya Allah, yang sekeping atas nama bapa aku, yang sekeping atas nama mak aku, ya Allah.
tiap-tiap minggu kita ada masukkan derma atas nama almarhum mak bapak kita, ya, almarhum bapak kita. Biar kita, mak bapak kita dapat pahalanya satu, dan biar mak bapak kita dapat pahalanya, dia redha pada kita, diampunkan segala dosa-dosa kita. Sedekah pada mak bapak kita, itulah satu khidmat bakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia, ya. Maka Nabi nampak orang mengetam dengan sebegitu banyaknya, begitu banyak dia ketam semua habis. Dan ini Nabi nampak bukan gambar saja, ya. Bukan Nabi nampak setakat skrin saja Nabi tengok begitu macam tengok televisyen, tidak, ya. Nabi nampak betul-betul ada manusianya, betul-betul ada perbuatannya, betul-betul ada ketamnya, betul-betul ada kerjanya. Bahkan setengahnya Nabi boleh bau, setengahnya Nabi boleh bicara dengan mereka. Dan Nabi nampak gambaran syurga dan neraka yang sebenarnya hakiki. Nanti kita akan lihat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj berikutnya, ada Nabi nampak orang kena azab, ada Nabi nampak orang dapat nikmat. Maka ditanya orang, dibincang oleh alim ulama, apa yang Nabi nampak itu? Kata syurga neraka, apa sudah ada orang disiksa dalam neraka? Apa sudah ada orang dalam nikmat dalam syurga? Belum ada. Sekarang syurga neraka masih kosong. Jadi apa yang Nabi nampak? Apa yang Nabi nampak? Nabi nampak syurga dengan orang dalam nikmatnya, dan Nabi nampak neraka. Tapi katanya masih kosong. Itu sebab Allah Ta'ala bilang asra, alladhi asra, yang menjalankan hambanya. Allah Ta'ala maha kuasa. Allah Ta'ala maha kuasa. Muhammad makhluk Allah, syurga makhluk Allah, neraka makhluk Allah, waktu kini, waktu future akan datang makhluk Allah. Ini botol saya punya, ini botol saya punya, ini tisu saya punya. Saya nak letak ini depan, letak ini belakang, ini nak letak atas, ini nak letak bawah. Aku punya suka. Begitulah Nabi letakkan future-nya jannah dan neraka di depan present-nya Muhammad. Itu Muhammad boleh nampak. Jadi tak payah nak pening-pening. Allah punya tadbir. Syurga dengan isi, dengan penghuninya Allah punya. Neraka dengan segala penghuninya Allah punya. Waktu future Allah punya. Waktu kini present Allah punya. Muhammad Allah punya. Allah nak letak siapa di mana, depan apa, Allah bebas. Maka Nabi nampak. Nabi nampak adalah dibawakan depan Nabi future-nya jannah, future-nya apa neraka, maka Nabi nampak. Allah Ta'ala maha kuasa. Allah Ta'ala maha kuasa. Jadi macam mana ya Nabi nampak gitu? Contohnya ini ajalah senang. Boleh tak? Saya nak taruh sini, boleh tak? Begini. Jadi dia jauh. Patutnya jauh ni, 1,5 kaki. Kok jadi depan dia? Kok boleh jadi pegang, boleh cakap? Pasal aku pertemukan dia, maka bertemulah dia. Allah pertemukan Nabi dengan jannah dan syurga, maka bertemulah Nabi dengan jannah dan syurga dengan ahlinya. Maha kuasa tak Allah Ta'ala? Maha kuasa. Special tak Nabi Muhammad? Special. Sebab itu kita bikin maulid, ya. Orang kita kalau di Johor lah khususnya, ya. Seluruh Malaysia atau sebetulnya, ya. Khususnya kalau di Johor kita sini, kalau bikin maulid sampai 4 bulan, bahkan sampai sehari belum habis Syaban belum ada maulid, ya. Cinta Nabi memang betul. Kita sambut maulid besar-besar. Tak sama dengan apa yang layak bagi Nabi. Yang layak bagi Nabi, inilah tu yang dilihatkan Allah Ta'ala satu tinggi martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat lihat pada malam Mi'raj. Maka umatnya jangan tak meninggikan Nabi. Jangan tak muliakan Nabi yang ditinggikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak besar, kita nampak peristiwa Isra Mi'raj ini, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Tanda-tanda Allah Ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala tu apa? Burak, tanda kebesaran. Jin Ifrit tu tadi. Apa lagi kita nampak tanda kebesaran? Bedah dada, syurga, neraka, arash, kursi, semua tu ada besar. Paling besar dalam semua tanda-tandanya ialah penciptaan Muhammad. Manusia biasa tapi kok begitu luar biasa. Manusia biasa tetapi diangkat ke tempat yang paling tidak biasa. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, cukup sampai sini. Minta maaf dah terlajak 3 minit, ya. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita sambung. Walaupun tak dapat ini, ceritanya baru suku pun belum, ya. Baru suku banyak lagi Nabi diperlihatkan naik sampai Palestin pun belum, ya. Baru 2 perkara, beberapa perkara kita sebutkan. Bedah, naik burak, nampak orang tuai tanaman, dan nampak dikejar oleh jin Ifrit. Banyak lagi diperlihatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah ada rezeki, mungkin ustaz lain sambung ceritanya, biarlah sampai khatam, ya. Dulu saya kalau ceramah Isra Mi'raj, saya sebulan. Jadi setiap 1 jam kuliah subuh, 1 jam. Jadi 4 sesi habis ceramahnya. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih tuan-tuan sekalian atas perhatiannya. Semoga Allah Ta'ala merahmati. Terima kasih pada pengurusi masjidnya, AJK-nya, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, supaya dirahmati oleh Allah Ta'ala.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.